Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke Catatan Az-Zahar. Dalam episod pertama yang lalu, saya berkayuh dari Seremban menuju Ulu Bendul. Pada asalnya, kayuhan hari itu sekadar untuk mengelakkan pendakian Bukit Tangga dan Bukit New Zealand sambil menikmati suasana pagi di Ulu Bendul. Namun, selepas berehat di Ulu Bendul, timbul persoalan. Patutkah saya berpatah balik ke Seremban atau meneruskan kayuhan ke arah Kodai Ain? Jawapannya ada dalam episod kali ini. Selepas berehat seketika di Ulu Bendul, saya berfikir panjang nak berpatah balik ke Seremban atau meneruskan kayuhan ke arah Kodai Ain. Jalan dari arah Seremban semakin sibuk. Kereta, lori dan motosikal semakin banyak, malah dipandu agak laju. Akhirnya saya membuat keputusan, baiklah, kita teruskan kayuhan. Lagipun kalau sudah sampai di sini, apa salahnya saya menjenguk sedikit ke arah Kodai Ain? Mungkin ada cerita menarik untuk dikongsikan nanti. Ini Pak mancing. Ulu Bendul Fish Valley. Siapa yang minat mancing? Sebaik meninggalkan Ulu Bendul, laluan ini sebenarnya penuh dengan tempat menarik. Antaranya gerai roti canai kari kambing, Ulu Bendul Fish Valley, roti canai Abang Bateri dan deretan gerai itik salai. Semuanya menggoda untuk disinggahi. Namun hari ini saya tidak berhenti. Bekalan fitbar yang dibawa dari rumah sudah memadai untuk mengisi tenaga. Destinasi masih jauh di hadapan. Guys, makan sini. Kiri, oh, ke kanan pula. Okey. Kanan pula. Sebelah kanan ni ada Zaini Salai House. Pun ramai orang berhenti sini. Saya tak pernah berhenti. Depan kanan masjid pun ada satu tempat makan. Inilah siapa nak merasuk. Sebelah kiri situ masjid Sekretariat Ulu Bendul. Tepi ini ada kedai makan. Itu ramai juga. Itu banyak kereta. Masjid Ulu Bendul. Lempeng kari kambing dan nasi campur sebelah kiri pun buat menarik. Ramai orang. Ini nama dia Kampung Sawal. Lihat. Wow, bendera. Bendera. Kampung Tanjung Limau Puro. Oh, itu nama dia. Satu lagi part menarik. Sebelah kanan ada Baulu. Baulu Ayoy. Baulu. Kiri ada cendol, kanan ada roti canai, warung roti canai Abang Bateri. Oh, cendol tak buka hari ni. Hari Ahad kan ya. Cendol tak buka. Roti canai kari kambing Abang Bateri buka. Sepang.
Darul Tauhid. Tepi itu ada kedai makan Tauhid. Jual durian kat sini. Dan bau bakar. Buka. Assalamualaikum. Baru buka. Kanan ni nak buka restoran ke, tandas dia sampai 4 tandas 4 tangki. Belum buka lagi, on the way insya-Allah. Nampak cantik. Mudah-mudahan baju setelah hari nanti insya-Allah. Kita doakan. Keraci. SK Yam Tuan Hitam, Keraci. Nanti sekolah ni. Nampak asap-asap Salai Gajol Cai. Banyak kawasan ni. Ada asap, Risik Salai, Hilang Salai. Dia di mana-mana ada asap. Signature untuk Negeri Sembilan, khususnya Kuala Pilah. This is Pilah. Paulo bakar sabut manja. Oh, bau asap. Kuih sopang, lamang, Paulo, itik ayam salai, insya-Allah. Asap-asap. Assalamualaikum. Ina madu. Bismillah. Ini ada Rimbun Corner. Oh, ini Rimbun Corner. Dalam ni kecil sikit, kena laju. Kereta lain nak potong. Laju. Okey. Okey, menanti sebelah kiri kita kedai Ain. Tidak lama kemudian saya tiba di kawasan kedai makan Ain ataupun mesra dipanggil dengan Kedai Ain yang terletak berhampiran perkampungan budaya Keraci di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kuala Pilah. Perkampungan ini mengetengahkan keunikan kehidupan desa Negeri Sembilan dengan lanskap sawah padi yang indah. Di sini juga terdapat mercu tanda jelapang padi yang menjadi simbol identiti kawasan penanaman padi di Kuala Pilah serta lokasi popular untuk bergambar. Melihat hamparan sawah menghijau dengan latar bukit bukau benar-benar memberikan ketenangan. Inilah antara keindahan yang masih terpelihara di Negeri Sembilan. Kedai makan Ain.
Kawasan ini memang sentiasa menjadi kunjungan para pelawat sama ada dari dalam Negeri Sembilan maupun dari luar. Kebetulan pada hari ini lebih ramai pengunjung kerana ada aktiviti yang dijalankan seperti mana yang jelas kedengaran dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang bertanya, kenapa saya sanggup mengayuh berpuluh-puluh kilometer? Jawapannya bukan semata-mata kerana suka berbasikal, tetapi kerana kayuhan memberi peluang untuk menikmati tempat-tempat yang mungkin kita hanya lalu begitu saja ketika memandu. Di sini saya berhenti seketika, melihat hamparan sawah, merasai tiupan angin dan menikmati ketenangan yang sukar diperoleh dalam kesibukan seharian. Mungkin inilah sebabnya saya terus jatuh cinta dengan aktiviti berbasikal. Yes, gerai makan angin. Selepas berehat seketika, saya kembali meneruskan kayuhan. Tidak lama kemudian, di hadapan terbentang hamparan sawah padi yang menghijau sejauh mata memandang. Langit yang biru, awan yang berarak perlahan dan tiupan angin yang lembut. Semuanya seolah-olah menyambut setiap kayuhan. Ketika melalui laluan seperti ini, saya tidak mengejar kelajuan. Saya lebih suka memperlahankan kayuhan supaya setiap pemandangan dapat benar-benar dinikmati. Kadang-kadang keindahan sebuah perjalanan bukan terletak pada destinasinya, tetapi pada apa yang kita temui di sepanjang jalan. Dan bagi saya, inilah antara pemandangan yang paling indah dalam kayuhan hari ini. Perkampungan budaya. Balik kot. Sebelum meninggalkan Kodai Ain, saya sempat berhenti di mercu tanda jelapang padi. Bukan sekadar untuk merakam gambar,
tetapi sebagai kenangan bahawa saya pernah singgah di sini. Di sebalik mercu tanda ini terbentang hamparan sawah yang menjadi nadi kehidupan masyarakat setempat sejak sekian lama. Mudah-mudahan usaha memelihara kawasan ini sebagai produk pelancongan dan warisan desa akan terus berkekalan untuk dinikmati oleh generasi akan datang. Balik. Perjalanan diteruskan sehingga saya tiba di gerbang menuju Seri Menanti. Namun untuk episod kali ini saya berhenti setakat di sini sahaja. Seri Menanti kejap. Balik terus. Ini gerbang Seri Menanti. Daulat Tuanku. Depan ke tak ke depan? Ke depan ke tak ke depan? Gerbang ini hanyalah pembuka cerita. Kisah sebenar Bandar Diraja Seri Menanti akan bermula dalam episod 3. Terima kasih kerana menemani saya berkayuh. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Jumpa lagi dalam catatan Az-Zahar, cerita dari perjalanan dan kehidupan.